di Stadium Nasional Bukit Jalil. Mengikut kesebelasan yang kita saksikan sebentar tadi, Zainal, ada dua perubahan ketara dilakukan. Alex, pemain pasukan Pahang, dimasukkan menggantikan S. Kunalan, di samping Azmi Muslim mengambil tempat ataupun tidak diturunkan, tempatnya diambil oleh Zubir Azmi. Jadi melihat kepada komposisi kesebelasan yang diturunkan oleh Datuk K. Rajagopal. Datuk K. Rajagopal mungkin tahu sesuatu ataupun kecergasan pemain yang telah ditukarnya. Saya rasa kemasukan dua pemain ini akan lebih memberi ketajaman kepada pasukan kita, kerana saya pun kena tahu Alex mempunyai larian-larian yang bahaya di dalam kotak penalti, dan saya harap dia dapat menggunakan segala kelebihannya malam ini. Baik, kita juga ingin melihat sejauh mana keupayaan Andik, pemain Indonesia yang dikatakan antara pemain yang bakal menjadi tumpuan. Tetapi keupayaan pemain-pemain kita menghidu ataupun memberikan tumpuan masing-masing dengan tugas masing-masing, insya-Allah ianya akan berkesan. Man-to-man marking antara faktor yang penting. Ya, betul. Bila kita dapat mengesan seseorang itu adalah pemain yang paling bahaya untuk pasukan lawan, kita mesti pastikan bahawa sedikit peluang pun jangan diberi, kerana perlawanan-perlawanan seperti macam ni, sebegini satu kesilapan lah yang boleh membuat kita tertewas ataupun menangis tak berlagu. Jadi janganlah bagi pemain Hidik ini mendapat sedikit ruang untuk Octavianus dan juga Elie Boy selaku kapten pasukan diturunkan di samping Fakhruddin, antara yang berada dalam senarai yang diturunkan oleh Nil Maiza, jurulatih pasukan Indonesia untuk pertemuan dengan Malaysia untuk saingan kali ini. Walaupun pada sebelum saingan bermula, Garuda seolah-olah patah sayap, hanya meneraikan Bambang daripada Liga Haram ISL sebelum ini. Jadi tanpa membuang masa, Datuk K. Rajagopal, kami rakyat Malaysia berada di belakang anda untuk 90 minit penuh debaran. Jadi terus saja bersama dengan rakan tugas Datuk Haji Hasbullah Awang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Perlawanan terakhir untuk Malaysia dan Indonesia dalam kumpulan B yang bakal menentukan siapa yang layak untuk beraksi di peringkat separuh akhir. Malaysia perlukan kemenangan, Indonesia hanya perlukan seri untuk layak. Begitulah situasi menekan anak buah Datuk K. Rajagopal pada malam ini. Rekod dari 13 pertemuan sejak tahun 1987 Sukan C di Jakarta. Malaysia memenangi 5 perlawanan, Indonesia 6 dan mereka seri 2 kali. Jadi rekod itu mungkin menjadi panduan kepada kita, kemampuan yang sama rata antara dua pasukan ini. Kita telah melihat bagaimana barisan pemain-pemain kedua pasukan dalam perlawanan yang diadili oleh pengadil dari Uzbekistan yang telah pun memulakan saingan sekarang ini, iaitu Kovalenko Valentin. Cukup penting Malaysia mencari gol awal. Indonesia semua merah garang. Asakan yang cuba dilakukan oleh Aiboy. Syafiq Rahim, Elie Aiboy sudah kenal benar Syafiq Rahim ketika sama-sama beraksi dalam pasukan Selangor, sehingga membawa kejayaan bersama dengan Bambang Selangor meraih Piala Malaysia Liga Premier ketika itu dan tidak ketinggalan Piala FA. Farizal Marlias yang akan bermain untuk pasukan Perak selepas ini, dilahirkan pada bulan 6 86. Ini cap yang ke-20 untuknya. Mahalu Jasuli berjaya mendapatkan Azamuddin Akil yang bermain sebagai penyerang sayap di sebelah kanan. Bergantian dengan Mahali Jasuli pada malam ini. Sementara itu, Wanzek Haikal pula akan bergantian dengan Zubir Azmi di sebelah kiri untuk Malaysia. Di tengah, Syakir. Malaysia cuba mengatur gerak, tak berjaya di situ. Terjadi sekat. Dapat dikawal pula oleh pemain Indonesia nombor 7 Novandi yang harus, atau Fik yang harus diberikan tumpuan, kerana dia adalah merupakan perancang untuk pasukan Indonesia, dan Bob Syahrul tersekat kemarahan di situ. Tapi bola terus dikuasai menerusi Mahali, tak berjaya. Dapat ditahan di sekarang ini oleh Elie Aiboy, dan di sekarang ini nombor 9 iaitu Samsul Arif Munif, pemain yang bermain untuk kali yang ke-7 bagi negaranya Indonesia.
Dia mengambil alih tempat sebagai striker utama menggantikan Bambang Pamungkas. Nombor 28 dapat disaksikan Octavianus Maniani. Cantik antaran ke tengah. Mereka terus menguasai. Nombor 26 berada di situ mencuba dari jauh. Cubaan Pedri Ronaldo Mafu. Pemain yang bermain untuk pasukan Semen Padang. Ini dia. Nil Maiza berusia 42 tahun. Dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pernah menjadi pemain Indonesia dan pernah bermain di Spartak Prague di Eropah. Syafiq di tengah. Sapi Saleh yang sangat dikenali oleh pemain Indonesia berjaya merampas tapi tak begitu jauh. Dikawal semula oleh Indonesia. Muhammad Taufik juga tak berjaya. Adil berada di situ. Terlepas dan peluang sekarang untuk Irfan Bakdim. Langkabut antara Aidil dan juga Syakir sebentar tadi diberikan kepada Eli Aiboy. Mencari gerak, Azmi berjaya di atasnya dan di tengah. Nasib baik sentuhan Aidil berjaya di situ. Tapi masih Indonesia melakukan asakan dan kawalan. Tendangan yang dilakukan oleh Samsul Arimonef. Pemain yang berusia 27 tahun ini, kita perhatikan di sini bagaimana dia bergerak dengan baik dan melepaskan sepakan sampai half turning yang dilakukannya di situ. Dia mencari penjuru. Malaysia tertekan sekarang ini. Harus bangkit segera. Belum ada serangan dapat dilakukan oleh Malaysia di kawasan Indonesia. Pertemuan ke-14. Rekod 2 seri. 5 kemenangan Malaysia dan 6 kemenangan pasukan Indonesia. 2 tahun lalu mereka menang di Jakarta 2 kali. Ketiga peringkat kumpulan dan akhir kedua. Tetapi Malaysia berjaya muncul juara dengan kemenangan 3-0 di sini dalam akhir yang pertama. Adisas di tengah Syafiq. Berbahaya, terlepas pula di situ. Tendangan dilakukan Farizal. Terus dikuasai di sini oleh Samsul. Sebaik terkepah membantu bahagian serangan, bahagian pertahanan di situ. Aidil yang telah naik ke atas sedikit tadi turun sebelah ke bawah. Pemain yang punya cap yang ke-7 untuk Indonesia ini patutlah diturunkan oleh Nil Maiza. Tidak memberi ruang kepada Bambang kerana kelincahan yang dilakukannya beberapa kali menduga pertahanan tengah Aidil dan juga Fadli Sars. Hujan turun, tidaklah begitu lebat. Farizal Marliak tandungan ke belakang dilakukan oleh situ. Tapi terus kepada penjaga gol yang kali pertama mendapat bola. Wahyu Tri Nugrono. Inilah cap yang kedua untuknya. Setelah Hendra Prasetya Suprapto diberikan kad merah tidak dapat diturunkan dalam perlawanan kedua mereka ketika menewaskan Singapura 1-0. Tapi kali ini telah pun lepas dari pergantungan. Zubair Bisas terus kembali semula kepada Farizal. Aidil, Syafiq. Apa terjadi? Aidil satu hantar bahaya. Di tengah peluang sekarang untuk Indonesia. Sepakan dari jauh berjaya kekang dan akhirnya satu lagi peluang. Dapat di sini Marnani, tidak 7 sekarang ini. Muhammad Taufik, cupaan. Muntahkan dikekang di situ oleh Indonesia sekali lagi. Terus dapat diasak. Sayang sekali offside. Jelas pertahanan kita kelang kabut. Nomor 9 asakan Samsul Arif. Mengakibatkan kelang kabut. Perhatikan tendangan Muhammad Taufik. Berjaya di situ ditampan oleh Farizal Marlias, tapi berada di depannya. Begitu hampir di situ. Pemain Bendrau Ronaldo Mafu. Goyah Malaysia di sana awal-awal ini. Sudah 2 serangan berjaya dilakukan oleh Indonesia. Bahli Jasul juga hilang bola kepada Octavianus Maniani. Tendangan dilakukan pula di situ oleh Nopandi. Keluar.
Nomor 28 Octavianus Maniani meninggalkan bola sekarang ini kepada pemain nomor 4 Dawan Satyo Susongko. Keluar dari Irfan Baktin. Keseluruhannya ada penonton 70,000 saya rasa. 60,000 penonton Malaysia, 10 lagi. Mungkin Indonesia lebih sedikit, begitulah. Di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini. Madisas dah berjaya ditampar dengan baik di situ oleh Azamuddin Akil yang masuk untuk menggantikan S. Gunalan yang tidak dapat diturunkan akibat kecederaan pangkal pahanya. Azamuddin pemain Pahang yang dipanggil semula setelah khidmat Zakwan Adha tidak dapat digunakan. Dia bermain di sebelah kanan, meletakkan pemain yang sebelum ini di sebelah kanan itu Wanzek Haikal beralih ke sebelah kiri di tempat yang ditinggalkan oleh Gunalan. Aidil, Malaysia masih tertekan pada ketika ini. Diharap dapat pulih. Dan di situ peluang hampir-hampir dapat tercipta, tapi berjaya diselamatkan oleh Macharudin Arianto. Sekali lagi peluang Azamuddin Akil ke tengah dan peluang tandukan tidak dapat di situ. Baru Wanzek Haikal mencuba sudut yang pertama untuk Malaysia. Dari Wanzek Haikal. Kita perhatikan Azamuddin Akil terus lepas semuanya. Dan di situ Wanzek Haikal mencuba. Tapi sayangnya bola terkena Rafael Matiba. Syafiq dengan tenang surut. Dikeluarkan di situ Eli Aiboy. Eli Aiboy antar ke tengah. Gagal di situ Mahali Jasuli. Dapat di situ dirampas oleh Samsul. Samsul bergerak cuba memberikan kepada Octavianus Maniani. Kali ini peluang dikejar oleh Sabi Sali, tapi telah pun berjaya diselamatkan oleh Wahyu Tri Nugroho. Dia menjaringkan 5 gol untuk 2 tahun yang lalu. Kini baru 1 gol dijaringkannya ketika Malaysia menewaskan pasukan Laos 4-1. Sabi Sali di tengah, Muhammad Taufik terus dapat diberikan sebentar tadi kepada pemain nomor 8 Eli Aiboy. Bagaimana asakan yang cuba dia lakukan oleh Alex di sini. Akhirnya keluar untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Azamuddin Akil dari Kuala Lipis Pahang, sementara Wanzek Haikal dari Maran juga Pahang. Dua pemain di bahagian sayap Malaysia untuk menggerakkan posisi di tepi bagi memberikan ruang kepada Nur Syahrul Lantalaha yang akan bermain untuk pasukan Johor dari Besut Terengganu ini, dan juga Safi Saleh. Alex mengalami kecederaan, terjatuh dan terjatuh pula pemain Indonesia apabila diasah oleh Syakir Maniani berusia 22 tahun, mempunyai 28 cap, 4 gol pernah dijaringkannya untuk Indonesia. Sebelum itu Alex atau Azamuddin Akil terjatuh. Perhatikan di sini bagaimana diasah di situ oleh Maniani. Muhammad Taufik. Dia adalah merupakan pemain di bahagian midfield yang cukup kreatif. Satu lontaran terus ke pintu gol. Mudah di situ untuk Farizal Mariles. Kali hantaran kejar oleh Wanzek, tapi terus kepada penjaga gol Wahyu Tri Nugroho. Wahyu Tri Nugroho berusia 26 tahun dari pasukan Persiba Bantul. Jadi ditandu oleh Alex. Syakir dapat dikawal semula oleh Muhammad Taufik.
Digerakkan pula sekarang ini oleh pemain 4 sebentar tadi Nova. Dan akhirnya memberikan kepada Fajarudin Arianto untuk tenang terus. Fajarudin Arianto berusia 23 tahun, PSS Salaman. Ini kamp yang keempat untuknya mewakili Indonesia. Dengan barisan yang diletakkan oleh Maiza, boleh dikatakan ramai pemain baru untuk pasukan Indonesia dalam aksi Piala AFF untuk musim ini atau untuk kali ini. Shakir Wanzek dan juga Safi Saleh, 4 pemain pertahanan Indonesia berada di sini. Semuanya lepas, dikawal oleh situ oleh Taufik. Dapat dikawal semula oleh Malaysia, tak berjaya lepas. Permainan kali ini Aidil masih diselamatkan, tapi telah pun keluar dari permainan. Walaupun Nazamuddin Akil cuba untuk membawa semula bola dalam permainan. Lontaran Novan. Novan Setia Susongko. Tak berjaya. Mahli Jasuli menampak baik. Dia diberi tugas untuk mengawal sekarang ini pemain nombor 9 Samsul Arif. Bahaya pemain Indonesia itu. Novan dengan lontaran, Samsul dicari, hantar ke tengah, cari kawal oleh Sash dan dipersalahkan pemain Indonesia nomor 4 iaitu Novan. Mahali Ibrahim. Zak hampir-hampir tapi dapat diselamatkan oleh Zubir Azmi. Fazli Sash. Masih Fazli Sash. Wazak kembali semula kepada Zubir Azmi. Tak berjaya pula melakukan tendangan pemain muda dari Terengganu yang berusia 20 tahun menggantikan tempat Azmi Muslim. Ini adalah cap yang ke-6 untuknya bagi negara. Indonesia kembali menguasai seorang pemain di bahagian depan. Mereka menguasainya. Syafiq bergerak di situ, dapat dikawal oleh Taufik. Kembali Indonesia menguasai permainan dengan Wendra Ronaldo. Berjaya memberikan di sini untuk Nova Setia, untuk Maniani. Dan di tengah kembali semula kepada Novan. Taufik bergerak begitu baik. 2-3 pemain mengawalnya. Masih lagi dia punya bola cantik antara diberikannya kepada Maniani. Maniani cuba masuk, tak berjaya. Sliding tackle yang berjaya dilakukan oleh Aidil. Sedikit merisaukan para penonton. Kita perhatikan pada Maniani masuk dan Aidil tidak ada sentuhan dilakukan oleh Aidil terhadap pemain yang berusia 22 tahun itu. Aidil dilahirkan pada 3 Ogos 1997 berwaksi untuk Johor setelah meninggalkan ATM. Sebelum itu Negeri Sembilan. Ini adalah cap yang ke-45 untuk Aidil. 46. Sebelum ini 45. Taufik diberikan kepada Wendra Ronaldo. Satu antara jauh. Berjaya memberikan kepada Irfan Baktim. Dan peluang sesanggup Wendra Ronaldo. Tapi kawalan baik dilakukan, dapat sebelaskan kepada Eli Boy di tengah. Oh, fancy yang coba dilakukan. Di situ oleh Samsul tidak berjaya. Tapi pertahanan Malaysia begitu rapuh. Dan sekarang ini Indonesia pula diasak. Nur Syahrul cantik bergerak sekarang ini. Terlalu jauh pula bola. Oh, sayang sekali jauh dari kaki Safi Saleh. Oh, dari sisi serangan ternyata Malaysia hanya setakat ini sekali melakukan serangan ataupun peluang keemasan, sementara Indonesia telah 4 peluang keemasan dicipta oleh mereka. Yang terakhir sebentar tadi bagaimana Syamsul Arimunif hanya keseorangan cuba untuk melakukan bicycle kick yang gagal, tetapi dia tidak dikawal oleh sesiapa pada ketika itu. Itulah situasi yang mendebarkan sebenarnya. Apa terjadi kepada anak buah Datuk Raja Gopal memberikan ruang yang begitu banyak kepada pemain Indonesia, khususnya Samsul Arimunif. Mahli Jasuli, tahanan bola yang tidak kemas. Apapun terus kepada Wanzek Aikal. Dikawal di situ oleh Eli Boy. Eli Boy cantik diberikan kepada Van Ray.
Satu lorongan baik diberi komandan Baktim. Tampanan dan akhirnya nasib baik. Dari Irfan Baktim. Hampir-hampir Indonesia menembusi pintu gol Malaysia. Perhatikan bagaimana terbuka di sini. Jauh dari Adil. Tendangan kaki kiri yang dilakukan menjadi tampan di situ oleh penjaga gol Farizal Marlias. Indonesia untuk serangan yang kelima. Sudut yang pertama untuk mereka. Pendek saja diambil di situ. Lagi hantar ke depan oleh Novan. Telah dikeluarkan. Dapat pula sekarang ini kepada Novandi. Satu tendangan Novandi. Dari jauh. Boleh dianggap satu serangan berbahaya. Novandi. Pemain yang berusia 25 tahun dari Persiba Bantul. Cap yang keempat untuknya. Satu peluang keemasan. Perhatikan kosong di depannya. Melepaskan sepakan kaki kanan. Sedikit tinggi. Fandi bermain sebagai pertahanan di sebelah kanan, mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Rafael Matimo yang bermain di tengah bersama dengan Farudin Arianto. Dengan ketiadaan Wahyu Wajastanto yang menerima kad keduanya ketika bertemu dengan pasukan Singapura dan digantung peluang. Novan Satya Sosongbo. Salahkan di situ Octavianus. Lontaran Mali Jasuli. Menit Malaysia masih terus tertekan sekarang ini. Lebih banyak asakan dilakukan oleh Indonesia. Tak berjaya beruskan kemarahan di situ. Wanzek Haikal sudah berada pula sekarang ini di sebelah kanan. Langkah kuning dilayangkan kepada Dausuf Taufik. Asakan yang dilakukan, perhatikan bagaimana dia bergerak menghalang pergerakan Wanzek Haikal. Jadi kad kuning pertama perlawanan diberikan kepadanya. Pemain tengah yang cukup kreatif dan penuh dengan hantaran-hantaran berbeza dari pemain yang berusia 25 tahun. Persebaya 1927 adalah pasukan yang diwakilinya. Ini cap yang ke-6 untuknya. Mali Jasuli setia untuk melakukan sepakan percobaan. Terus ke depan pintu gol. Jaga gol keluar. Dan peluang sekarang ini untuk Malaysia mengatur gerak. Tak berjaya di situ. Syahrul sudah talahan untuk mendapat kemas. Pasti banyak yang akan diperkatakan oleh Dato' K. Raja Gopal di bilik persalinan selepas ini. Walaupun masih jauh. Masih ada lagi 25 minit. Tapi saya rasa 20 minit awal ini ternyata Indonesia lebih menguasai berbanding dengan Malaysia. Irfan Baktim. Kepada situ kepada Novan. Farizal Marlias. Tengah jauh cuba untuk mencari Wanzek Haikal. Tandukan mencari Safi Salih. Tanduk keluar di situ oleh Fakhruddin Arianto. Mahali. Gerakan yang dilakukan di sini oleh Syafiq Rahim. Ataupun Safi Salih di situ, bukan Syafiq. Syafiq berada di tengah. Akhirnya dapatkan satu lagi peluang untuk Malaysia dengan lontaran. Mahali. Di tengah. Bagaimana kali ini datang di situ Azmi dan Zubir Azmi. Satu tendangan dari kira-kira 20 meter yang dilakukan oleh pemain muda Terengganu ini. Zubir Azmi. Ada satu lagi perlawanan berlangsung di Stadium Shah Alam. Pertemuan antara Singapura dan Laos. Laos ketika ini sedang mendahului Singapura dengan 1-0. Begitulah keputusannya. Gerak sekali dengan baik. Malaysia mengatur asakan di tengah dapat Nur Syahrul dan Talha. Mencari ruang Nur Syahrul. Siapa dihantar? Dapat dari Safi Salih. Safi dan Syafiq akhirnya. Sia-sia peluang itu terkendala
pergerakan Malaysia. Sayang sekali. Syafiq Rahim yang terakhir mendapat bola tak berjaya melakukan sesuatu. Nampak sekarang ini Malaysia sudah mula mengerak langkah-langkah berbisa mereka. Sudah mula mengawal keadaan. Setelah 20 minit, ternyata Malaysia sekarang mula menggerakkan asakan ke bahagian pertahanan Indonesia. Syafiq Rahim tenang percuma, terlepas tandukan yang cuba dilakukan oleh Safi Salih. Dan sekarang dilarikan oleh Eli Aiboy. Pemain yang telah berusia 33 tahun yang berhasil untuk pasukan Semen Padang. Tapi dia telah dirampas. Dan akhirnya dihantar semula kepada Farizal Marlias. Dia bersalahkan pemain pertahanan Nova. Seakan yang dilakukan terhadap Wadzak. Lawan 22 tahun usianya bermain untuk Semen Padang. Pasukan yang di jurulatihnya iaitu Neil Maiza. Jadi telah perubahan ketara yang jelas sekarang ini banyak ataupun ramai pemain-pemain Semen Padang yang beraksi dalam pasukan kebangsaan Indonesia ini. Neil Maiza merupakan jurulatih sejak tahun 2000, meletak Semen Padang di tempat yang keempat dalam Liga Indonesia. Tanpa kalah di tempat sendiri, itulah pencapaian dilakukannya. Wadzak Haikal menjaringkan 1 gol ketika Malaysia menewaskan pasukan Laos 4-1. Nombor 6 pula lah pemain Facharuddin Arianto, 23 tahun. Irfan Baktin mengalami kecederaan. Irfan Baktin berusia 24 tahun dari Persema Malang. 18 cap dengan 9 gol untuk Indonesia yang dimilikinya. Dari Syafiq. Dan akhirnya untuk tendangan gol bagi pasukan Indonesia. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Nasional di Bukit Jalil. Malaysia bertemu Indonesia. Perlawanan terakhir untuk kumpulan B. Dengan Indonesia berada di tempat yang pertama kumpulan B dengan 4 mata. Sementara Malaysia berada di tempat yang ketiga di belakang Singapura dengan 3 mata tetapi dengan bilangan gol 4-4. Singapura ketinggalan kepada pasukan Laos sekarang ini di Stadium Shah Alam dengan 0-1. Jadi keputusan di situ mungkin boleh membantu Malaysia. Tapi harus diingat Singapura mempunyai 1 gol lebih. Malaysia sama 0-0 kedudukan jaringan dan juga polos pada. Ini Daniel Mazza. Dan nombor 4 pula ialah Novan Setia Sosongko. Sekali lagi Indonesia hanya memerlukan seri dalam perlawanan ini. Memastikan tempat mereka yang telah 4 kali mara ke perlawanan akhir semuanya tewas untuk terus bergerak ke peringkat separuh akhir. Satu lagi kumpulan A, Thailand menjadi juara dan Filipina menjadi naib juara. Untuk peraturan perlawanan untuk peringkat separuh akhir nanti pada 8 bulan Disember. Separuh akhir yang pertama, Filipina akan bertemu dengan juara kumpulan B ini. Sementara 9 hari bulan, Thailand akan beraksi di tempat lawan naib juara kumpulan B. Separuh akhir kedua, 12 dan 13. Dan peluang cantik akhirnya. Jaringan berjaya dilakukan oleh Alex. Zahmuddin Akil berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-26. Untuk jaringan bagi pemain dari Pahang ini. Kita saksikan bagaimana aksi yang dilakukan di sini. Bermula dari Mahali Jasuli, satu hantaran jauh yang dilakukan. Dan akhirnya terus Zahmuddin Akil. Wadzak memberikan semula kepada Mahali dari lontaran tadi. Dan cross di situ dan Zahmuddin Akil berjaya mencuri kesempatan untuk melakukan jaringan.
Azamuddin Akhil menjadikan kedudukan Malaysia sekarang di depan 1-0. Minit ke-26. Mungkin ini akan membuka semangat Malaysia sekarang ini. Setelah bertahan kira-kira 20 minit, mereka mula bergerak. Di sana satu lagi peluang Azamuddin Akhil. Dia diasak. Akhirnya berjaya dirampas di situ oleh Vendry Ronaldo. Tapi berjaya dihantar terus. Dapat ditanduk oleh situ oleh Rafael Matimo. Fadlisas berikan semula kepada Farizal Marlias. Farizal mencari Wanzek Haikal. Tolakan dilakukan di situ oleh pemain nomor 4 Noman Satya. Lagi tendangan percuma. Mali Jasuli sekali lagi diberi tugas untuk melakukan gerak ini. Nur Syahrul Lentalaha turun ke bawah untuk mencari bola. Hantar semula kepada Nur Syahrul. Dia dikepung, diasak di situ oleh Octavianus Maniani. Satu lontaran tendangan berjaya dikeluarkan oleh Fazil Sash dari Vendry Ronaldo. Pendukung Malaysia mula memberikan sokongan tepukan bergemuruh. Nomor 5, lontaran dilakukan di sini oleh Nopande. Sekali lagi Nopande yang gagal untuk mengawal Azamuddin Akhil. Nopande cuba untuk menjadikan kepada Eli Aiboy. Hantar ke tengah. Dikeluarkan. Empat Malaysia sekarang ini mengatur gerak mereka di tengah. Cantik hantar ini terus diberikan kepada Wanzek Haikal. Wanzek Haikal memberi ruang. Masih lagi membawa di situ. Wanzek mencari rakan untuk membawa anak atas. Mahali Jasuli. Cantik. Oh, dari Mahali Jasuli. Malaysia melakukan jaringan kedua. Minit ke-29. Mahali Jasuli. Setelah diberikan oleh Wanzek Haikal, meletakkan Malaysia 2-0 di depan. Mengukuhkan kedudukan. Pemain yang berasal dari Selangor ini mengecewakan pastinya Nel Maiza dan juga penjaga gol Wahyu Tri Nugroho yang cuba untuk menenangkan rakan-rakannya. Cantik dari Wanzek. Mahali. Wow. Cantik dia melihat bagaimana penjaga gol Indonesia marah. Tetapi dia berjaya mengungkit bola itu ke atas. Tapi di sini gandingan antara dua pemain iaitu Wanzek Haikal dan Mahali Jasuli menjadi lagi setelah menyaksikan gandingan mereka ketika menewaskan Laos. Begitu kombinasi yang mantap. Ternyata di sini jelas dua pemain ini membuktikan kehebatan mereka. Wanzek dan Mahali. Sentuhan menarik. Mahali Jasuli. Malaysia 2, Indonesia 0. Nomor 18 Syakir pula sekarang ini diasak oleh pemain Indonesia. Pemain berusia 24 tahun dari Kota Baru. Bermula bermain mewakili MPPJ, kemudian YPB dan akhirnya Kelantan. Tapi bakatnya mulai dikesan ketika beraksi atau bermain untuk sekolah sukan Bukit Jalil. Bagaimana kecederaannya saya rasa tidak begitu serius. Ini sebagian para penonton yang menunjukkan kegembiraan mereka dan berbeza dengan penonton Indonesia yang nampak muram pada ketika ini. Irfan Baktim nomor 10 mempunyai satu peluang tadi tetapi gagal untuk menyudahkannya. Syakir diberi rawatan. Apakah ada kemungkinan akan dibawa masuk? Pemain lain nampaknya Indonesia akan membawa masuk pemain nombor 21 iaitu Andik Firmansyah. Andik akan dibawa masuk sekarang ini untuk Indonesia. Pemain dari Persebaya 1927
21 tahun yang menarik minat Negeri Sembilan itu. Dialah penjaring gol ketika mereka menang menewaskan pasukan Singapura 1-0. Tendangan percuma Syafiq cuba untuk mencari Safi Saleh. Dikeluarkan oleh Indonesia. Wansek Haikal. Satu hantaran ke tengah tak berjaya. Semula dapat kepada Mahali. Oh, cantik hantaran. Cuba diberikan kepada Wansek. Dikawal semula sekarang ini Indonesia. Hantaran cuba mencari Syamsul Arif yang dikawal keras di situ oleh Aidil. Dan Aidil dilayangkan kartu kuning. Kita perhatikan bagaimana tindakan Aidil. Kali kedua sebenarnya menjatuhkan Samsul. Dan kad kuning untuknya. Saya rasa dia telah menerima kad sebelum ini. Bermakna kalau Malaysia ke separuh akhir, dia tidak dapat beraksi. Eli Aiboy berada di sini untuk melakukan sepakan percuba. Bersama dengan di situ Octavianus Maniani. Mencari gol untuk menyemarakkan semangat pemain-pemainnya. Datuk K. Raja Gopal mengarahkan pemain-pemain bersedia menghadapi kemungkinan ini. Tinggalkan untuk Eli Aiboy ke tengah. Menjadi tanda keluar. Syafiq untuk memberikan hantaran kepada Indonesia yang bersedia untuk melakukan pertukaran pemain sekarang ini. Dengan Andik Firman Syah akan dibawa masuk. Jadi pertukaran itu melibatkan Octavianus Maniani yang dibawa keluar untuk menggantikan Andik. Atau Eli Aiboy. Oh, Eli Aiboy nombor 8 dibawa keluar. Eli Aiboy nampaknya dikeluarkan, bukan 28, tapi Andik dibawa masuk. Jadi tidak ada pertukaran posisi kerana Andik sememangnya pemain di bahagian sayap di mana Eli Aiboy berada, yaitu di sayap kanan. Jadi sekarang ini tugas Zubir Azmi amat penting untuk mengawal pemain yang lincah ini. Andik baru saja memberikan bola dan peluang sekarang ini untuk Indonesia melakukan asak dan gerak menerusi Van Ray di tengah dan satu skill kick yang cuba dilakukan di situ oleh Samsul Arif Munif, tak berjaya. Ini peluang kedua untuknya, peluang yang ketujuh untuk Indonesia. Malaysia dari 3 peluang berjaya menghasilkan gol. Kemudian datang lagi peluang menjaringkan gol kedua pula. Di tengah dan mula mengatur arah dan gerak di situ Andik. Bersalahkan bola Siti Syafiq Rahim kerana mendesak Andik. Perhatikan Syafiq datang dari belakang untuk menampan atau mengejar bola. Indonesia melakukan asak dan gerak. Nombor 7 Taufik dapat dirampas oleh Nur Syahrul, tapi dia boleh tak lepas. Zubir Azmi. Siapa berada di depan di situ? Merampas bola dari Hazamuddin. Apapun dia merampas semula. Zubir Azmi akhirnya di tengah dan peluang sekarang ini dapat dilarikan dengan begitu baik. Maniani tak percaya terus bara bila disekat oleh Aidil. Terus diberikan di sini kepada Wansek untuk Mahali. Oh, lagi lorongan cantik Wansek dari Mahali, hantar ke tengah, percaya ditampan dari situ oleh pemain pertahanan, iaitu Charudin, dan bawa tendangan. Oh, cantik. Satu tendangan menarik dilakukan oleh Wansek sebentar tadi. Dan kini dilarikan oleh Andik. Masih di situ, akhirnya terjatuh. Dia dijatuhkan di situ. Dan kad kuning diberikan kepada pemain Malaysia, iaitu Syakir. Setelah menjatuhkan Andik. Kita perhatikan di sini Andik dan Syakir menarik. Dan tenang percuma untuk Indonesia.
37 minit 2-0 Malaysia di depan. Wan Zeng Haikal terpaksa turun ke bawah. Nombor 3 naik ke atas sekarang ini, iaitu Rafael Matimo untuk menggunakan ketinggiannya dari tendangan yang akan dilakukan oleh Octavianus Maniani. Ada 4 pemain Indonesia berada di kotak penalti, 3 lagi berada di luar. Akhirnya satu tendangan tinggi bukan dilakukan oleh Octavianus tetapi oleh Andik Firmansyah yang berada berhampiran dengannya. Kita perhatikan dari Andik, tinggi. Dengan gol untuk Malaysia. Lawanan yang cukup menarik antara dua negara berjiran. Tanduk oleh Adel, ditanduk bola situ oleh Muhammad Taufik. Dapat dirampas, tak berjalan lepas. Dapat semula kepada Taufik, diberikan kepada Novan. Antara Cah Novan. Azli Sas bahaya di sini. Terpaksa diselamatkan di situ oleh Zubair Azmi yang berjaya menyelamatkannya. Terus cuba memberikan ke Zainuddin Akil, tapi kurang kabut di bahagian pertahanan di mana Aidil ketika itu, dan berjaya diselamatkan oleh Fadli Sas dan akhirnya kepada Zubair Azmi. Gary Stephen Robert dibawa masuk sekarang ini, dan yang dikeluarkan oleh Syakir yang mengalami kecederaan. Gary Stephen Robert dari pasukan Harimau A yang mempunyai 4 cap. Syakir tidak dapat meneruskan permainannya. Jadi Malaysia melakukan pertukaran pertamanya, tetapi tidak mengubah kedudukan sebenarnya. Masih berdahulu 2-0. Dan posisi yang akan diisi oleh Gary ialah defensive midfielder di mana Syakir berada. Jadi tidak perlu perubahan ketara. Gary Stephen Robert kali pertama diturunkan dalam kejohanan ini. Dia mempunyai 4 cap untuk Malaysia. Dia Syalam diberitakan Laos sedang mendahului pasukan Singapura 2-0. Laos mengejar sekarang ni kedudukan. Laos dengan satu mata, mereka mencarikan 3 gol dan 6 polos. Singapura dengan 3 berbalas 1 gol, 3 mata. Indonesia dengan 3 jaringan, 2 polos. Tetapi di sini Malaysia mengatasi Indonesia dengan 2-0. Ini bermakna Malaysia sekarang ini berada di tempat teratas dengan 6 jaringan, 4 polos. Peluang tambah gol. Jadi kedudukan kita untuk mengelak Thailand untuk bertemu Filipina nampaknya mungkin ada harapan. Ada harapan saya katakan. Kerana permainan di sana pun masih dalam separuh masa yang pertama. Andik Taufik pula di situ cuba bergerak di tengah. Berjaya dikawal dengan cermat. Safi Salih tak berjaya hantar kepada Nur Syahrul. Semula kepada Syafi Salih. Mali Jasuli mengawal baik di tengah. Aidil. Robert Gary. Dan Gary kembali ke belakang. Dapat sekarang ini kepada Safi Salih. Terus berjaya dirampas di situ oleh Muhammad Taufik. Apapun untuk lontaran kepada Malaysia. Mungkin Safi Salih saya rasa mungkin mengalami kecederaan kerana dia nampak lebih kerap sekarang ini berada di tepi padang menyatakan sesuatu kepada Datuk K. Raja Gopal dan juga Tan Cheng Ho. Gary Stephen Robert. Tentangan percobaan akan dilakukan oleh Muhammad Taufik untuk Indonesia mencari gol. Fazli Sas mengawal di situ pemain 26 Venry Ronaldo. Nombor 9 berada di situ Samsul Arif Munif. Jadi keluarkan oleh Zubair Azmi.
Masih Indonesia melakukan asakan di seberang sana menerusi Maniani. Jangan percoba untuk Indonesia. Octavianus Maniani. Nomor 3 Mike Timo sudah naik ke atas. Pemain berasal dari Holland yang terakhir mendapat kereten. Oh, cantik antara ini, tidak. Fapus dan keluar. Coba di situ Maniani. Tendangan terus keluar yang dilakukannya. Coba untuk antara tinggi bagi memberikan kepada Rafael Guillermo Eduardo Martimo. Ada dua lagi pemain yang dibawa untuk Indonesia dari Holland, iaitu Johnny Van Beukeren dan juga Tony Henry Kostel tidak bermain. Hanya diletakkan sebagai pemain simpanan. Jadi dikeluarkan oleh Facharudin. Di tengah dari Robert. Nomor 7 Muhammad Taufik. Kita perhatikan dia menolak di situ. Dari Steven Robert. Hantar ke tengah mencari. Sapi Sali terlepas dan peluang sekarang Wanzek Haikal. Dari Wanzek Haikal dari luar kotak penalti. Sapi Sali gagal untuk menampan kemas. Perhatikan di sini, gagal Sapi Sali di situ. Wanzek satu tendangan baik, tapi sedikit tinggi di udara. Kalau tidak mengesahkan Malaysia ke peringkat separuh akhir. Dari Wanzek. Bermula hambar tetapi sekarang ini menguasai permainan. Mahali antara pemain yang harus diberikan pujian malam ini. Sapi Sali cuba melepasi pemain nomor 6 yang berada di situ, yaitu Facharudin. Facharudin Arianto dari PSS Seliman. Terus memberikan bola di situ kepada Nopandi. Hantar ke depan, tak berjaya meneruskan. Kemarahan yang dilakukan oleh Syamsul Arif telah dikesan. Antara Alex ataupun Azamuddin Akil dan juga untuk pasukan Zubir Azmi. Saya rasa mungkin 2 minit diberikan untuk masa tambahan separuh masa yang pertama ini. Dari Robert. Mahali Chasuli, masa tambahan 2 minit diberikan. Dari Robert semula. Cuba hantar kepada Wanzek. Dibiarkan oleh Mahali Chasuli, tapi berjaya disekat di situ oleh Novan Setia Sosongko. 2 minit masa tambahan diberikan. Banyak yang akan diperkatakan oleh jurulatih Indonesia Nil Maiza terhadap pasukan yang tertekan sekarang ini. Dan Datuk Raja Gopal pastinya mau meniupkan terus semangat pemain-pemain Malaysia menghadapi sebarang asakan dilakukan Indonesia selepas ini. Aidil keluar. Wanzek Haikal bermain cemerlang. Pemain dari Maran Pahang yang beraksi untuk pasukan Harimau Malaya A. Wanzek tak percaya di situ, cuba memberikan kepada Gary Steven Robert. Kembali dikuasai oleh Indonesia. Nopandi. Satu antara jauh cantik diberikan kepada Andik Firmansyah. Tapi kawalan dilakukan oleh Wanzek Haikal agak keras. Terpan yang dilakukannya terhadap Nopandi ataupun Andik Firmansyah. Dari Wanzek Haikal. Singapura merapatkan jurang gol sekarang ini di Stadium Shah Alam. Singapura 1, Laos 2 sekarang ini kedudukan di sana. Ia akan memasuki rehat seperti di sini juga. Dan asakan Indonesia, cubaan dari jauh. Agak tinggi yang dilakukan oleh pemain nomor 26 Vandre Ronaldo Mofo.
dari Semen Padang berusia 23 tahun, cap yang kelima untuknya. Kita perhatikan keresahan Nil Maiza menanti tiupan whistle menamatkan separuh masa yang pertama dengan dua jaringan yang dilakukan, satu oleh Azamuddin Akil dan satu lagi oleh Mahli Jasuli, meletakkan pasukan Malaysia di depan 2-0. Mahli dan Wan Zeng Haikal memainkan peranan sebenarnya dalam 2 gol Malaysia dari pertahanan dan juga winger di sebelah kanan. Jadi Malaysia ke bilik persalinan dengan kedudukan jaringan Mahli minit yang ke-29. Sebelum itu jaringan Azamuddin Akil. Kita perhatikan Wazek pijak di sini, hantaran kepada Mahli Jasuli dan satu tendangan cukup berharga dari Mahli. Jadi berehat dengan kedudukan Malaysia 2, Indonesia 0. Kita kembali ke Stadium Nasional di Bukit Jalil. Malaysia mengatasi pasukan Indonesia 2-0 separuh masa yang pertama. Tidak ada pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Malaysia setelah tadi membawa keluar Syakir Syari digantikan oleh Gareth Steven Robert akibat kecederaan Syakir, dan Indonesia bawa masuk Andik Mirmansyah menggantikan Eli Aiboy. Mereka akan memulakan separuh masa yang kedua sebentar lagi. Dengan kedudukan 2-0, Malaysia mengatasi pasukan Indonesia. Pengadil pertandingan Kovalenko Valentin dari Uzbek siap sedia untuk memulakan perlawanan ketiga. Diharapkan pemain-pemain Malaysia akan terus memberikan kejituan permainan untuk menambah gol dan mempertahankan jaring. Ini pastinya cuba untuk bangkit dalam separuh masa yang kedua ini. Satu peluang untuk Indonesia. Andik cuba situ diasak oleh 2 pemain Malaysia dan akhirnya memberikan sepakan percuma kepada Indonesia bila Andik diasak oleh Alex ataupun Azamuddin Akil dan tidak ketinggalan Gary Robert. Faisal Marlias di pintu gol siap sedia menanti. Perhatikan Gary dan datang oleh Alex dari belakang. Masukan Andik menggantikan Eli Aiboy, memberikan kesan kepada serangan dari sayap untuk pasukan Indonesia. Semua turun kecuali Safi Sali yang berada di atas untuk Malaysia sekarang. Satu terangan jauh dan terus keluar yang dilakukan sebentar tadi oleh Benri Ronaldo. Taufik berada berhampiran dengan dia. Kita perhatikan dari Benri, dibiarkan oleh Taufik di situ, tinggi ke udara. Taufik, Faisal Marlias, ini cap yang ke-20 untuknya. Sambil itu ada perbincangan di kamp Indonesia. Perhatikan Nil Maiza, 40 tahun. Mungkin ada pertukaran pemain akan dilakukan oleh pemain yang ataupun jurulatih yang kali pertama memegang pasukan Indonesia setelah menggantikan Aziz Santoso yang bertindak sebagai caretaker sebelum ini. Panan terus keluarkan di situ oleh Azmi. Satu hantaran mencari Mahmud. Acil ditolak, ditarik, jatuh bersama dengan situ. Bercaru dengan Rianto. Pemain nomor 6. Kali ini Indonesia mengatur gerak mereka cantik. Bercara berikan bola Andik yang coba masuk sekarang. Andik masih mencari ruang, berjalan lepas itu. Dan di tengah berjaya diselamatkan dengan cantik di situ oleh Faisal. Menanti di belakangnya lah Benri Ronaldo. Satu gerak yang cantik dilakukan. Perhatikan bagaimana dia mengatasi di situ Zubair Azmi. Cuba untuk mengatasi Fadli Saj dan melepaskan sepakan yang berjaya diselamatkan oleh Faisal Marlias. Di belakang Faisal perhatikan 26 iaitu Benri Ronaldo. Siap sedia untuk menyapai bola ini. Sekali lagi Andik tak berjaya lepas. Nomor 50 di situ Novandi. Cuba sekali lagi mencari Andik. Mereka cuba untuk melakukan asakan dari pemain sayap ini. Kecil pemain ini, rendah, tetapi sangat berbisa gerak dan juga gaya
permainan serta larian serta bagaimana dia percaya untuk mengekang, asakan dan melakukan gerak-gerak yang berbahaya. Sekali lagi mencari peluang situ ialah Samsul Adrisash. Adik dengan lontaran diberikan kepada Samsul. Samsul marah sekarang ini untuk masuk dan kesan penalti. Oh, tiada siapa berada di situ. Octavius Maniani. Satu tendangan yang dilakukannya di sebelah sini tapi tinggi dan terus melepasi garisan gol. Octavianus Maniani, usia 22 tahun, 28 cap, 4 gol sebelum ini dilakukannya untuk Indonesia. Tenang Farizal Marlias. Safi Salih tidak dapat banyak bergerak. Malah nampak kurang memberikan atau impak di pagar serangan Malaysia. Ada tolakan dilakukan di situ oleh pemain Indonesia atau pemain Malaysia, yaitu Nur Syahrul dan Taufik. Kita perhatikan di sini bagaimana Taufik bersama dengan Novandi. Taufik telah menerima kartu kuning. Malaysia Aidil Syakir telah menerima kartu kuning. Syafiq Ibrahim. Syahrul di tengah. Cantik diberikan di sini kepada Zubair Azmi yang naik ke atas. Dari Zubair mencari ruang sampai menanduk dan tinggi di udara. Dari Safi Salih. Kita perhatikan cantik dari Zubair mencari papus dan Safi Salih. Pasti. Gol. Aidil menanduk. Antara diberikan kepada Mario. Safi Salih di tengah. Mario diasak di situ oleh pemain nomor 3 Rafael Matimo. Dia merelakan bola itu lepas keluar. Mario belum lagi menjaringkan gol. Pemain yang dilahirkan pada 86 di Besut Terengganu ini. Sama dengan Akil pencari gol pertama, hantar ke tengah dan berada di situ ialah pemain di bahagian tengah, Kerry Robert. Kerry Robert diberikan kepada Mahdi Jasuli untuk Wansek Haikal mengatur gerak. Cantik dari Wansek, lepas dari Maniani. Cuba untuk melepaskan diri di situ, masih dikawal oleh Wansek Haikal. Dua pemain Indonesia datang dan akhirnya berjaya dirampas oleh Octavianus Maniani. Di tengah. Satu Gary Robert masih dikawalnya dan akhirnya memberikan kepada Farizal Marlias. Ada di tengah Syafiq, berikan kepada Gary Robert. Zubair Azmi pula naik ke atas melakukan overlapping. Siapa nak diberikannya? Dia menjagakan Mario akan lari ke tepi, tapi Mario berada di tengah. Salah faham antara Zubair Azmi dan juga Mario. Dua pemain yang berasal dari Terengganu, dan di sini pula gerak dilakukan oleh Octavius Maniani. Cuba untuk melepaskan diri. Mahdi Jasuli akhirnya mengeluarkan bola untuk lontaran bagi Indonesia. Maniani diberikan pula situ kepada Nova Satya. Di tengah, satu cantik untuk Samsul. Tak berjaya meneruskan kemarahan Muhammad Taufik. Irfan Bakti cuba untuk mengacah Farizal Marlias. Mario cantik pergerakan ini. Dia berikan di situ kepada Wansek Haikal. Bola naik ke atas, satu hantaran yang tidak berjaya dari Wansek, tapi terkena di situ pemain pertahanan, yaitu Fajarudin Arianto. Dari Wansek,
Malaysia banyak menggunakan Wazek di bahagian sayap. Sekali lagi dia lepas dari kawalan, tak berjaya akhirnya. Dan dilarikan sekarang ini oleh Indonesia, iaitu Vendra Ronaldo. Berjaya memberikan kepada Syamsul Arif. Syamsul terlalu kuat dikawal dengan kemas di situ oleh Fadil Sas untuk memberikan lontaran ke dalam. Novande. Andik cuba untuk mengatur gerak cantik dari Andik, tak berjaya lepas. Jadi tampan di situ oleh Fadil Sas, tetapi nampaknya nombor 6 Malaysia iaitu Zubir Azmi sukar untuk mengawal Andik yang bergerak dengan begitu kencang, begitu bijak menggelurukannya. Ke tengah takjokan, jadi tampan dan teruskan ke pengadil walaupun didakwa oleh pemain Indonesia terkena tangan. Fadil Sas, pemain yang berasal dari Johor, dilahirkan pada tahun 91 bulan Januari 21 hari bulan. Bermain untuk Harimau. Cap yang ke-22 untuknya. Ini yang ke-23, sebelum ini 22. Nur Syahrul. Jatuh di situ. Asalkan dilakukan oleh Muhammad Taufik. Safi Salih serta merta menghantar kepada Gary. Gary lepas di situ dari Miamiani. Ali Jasuli satu antara jauh cuba untuk mencari Safi Salih, berjaya dihantarnya semula ke tengah, tapi sudah berada di situ ialah Rafael Matimo untuk menyelamatkan keadaan. Lambat pemain-pemain penyerang yang lain untuk mengawal atau mendapatkan bola itu. Kali ini hantaran terus dan Farzal Marlias bersiap sedia untuk menampan atau menangkap bola itu sebelum Syamsul Arif Munif, pemain yang turun untuk kali ke-7 untuk Indonesia, mengambil alih nampaknya tempat Bambang Pamungkas yang tidak diturunkan. Bambang mempunyai 83 caps sebelum ini dengan 37 gol untuk Indonesia. Penjaring terbanyak Indonesia sepanjang masa ini. Dia pernah bermain untuk Selayar. Dan apa terjadi di sini kurang dilayangkan kepada pemain Indonesia, Octavian dan Sumanian. Kita perhatikan di sini bagaimana Wansek Haikal. Satu rempuhan yang dilakukan di situ oleh Octavian. Sedikit marah. Syafiq cuba mengawalnya, cuba menenangkan keadaan. Irfan Batin terlibat, akhirnya membuat Nova Setia. Dan semangat kesukanan ditunjukkan oleh Syafiq, Mahali dan juga Maniani. Begitu juga dengan Wansek Haikal. Diberikan tepukan oleh para penonton. Dan tendangan percuma diberikan kepada Malaysia. Sambil itu dipanggil oleh pengadil pertandingan Valentino. Dua pemain, Syafiq dan juga Maniani. Tendangan percuma akan dilakukan oleh Syafiq Rahim. 4 pemain Malaysia sudah berada di kotak penalti, termasuk pemain nombor 7 Aidil yang naik ke atas. Terkena benteng yang dibina di depan. Ini memberikan lontaran pula kepada Malaysia. Serta merta dihantar di sini. Tak berjaya diteruskan di situ oleh Wansek Haikal. Untuk lontaran Mahali Jasuli, penjaring gol kedua Malaysia. Dan pertukaran pemain dilakukan. Castle dibawa masuk. Tony Harry Castle, pemain yang dibawa dari Holland atau Belanda. Dia menggantikan Octavius Maniani yang mungkin pada pandangan Neil Maiza sudah tidak begitu menumpukan permainan. Jadi Tony Harry Castle dibawa masuk. Pemain Holland berusia 29 tahun dari pasukan GVV Division 3 Holland. Antar pemain yang dinetraliskan.
untuk pasukan Indonesia. Wan Zek gagal. Satu cubaan cantik dari Wan Zek. Oh, hampir mengelirukan. Semua menduga dia akan menghantar ke tengah, tapi dia melepaskan satu sempakan kencang. Oh, sikit saja tak menuju ke gawang gol. Wan Zek Haikal. Setakat ini dia pemain terbaik bagi saya untuk Malaysia. Gary tak percaya di situ. Zubir Azmi ada di belakangnya. Dan Malaysia mengatur gerak menuju Mario. Satu hantaran yang tak percaya diselamatkan oleh Azamuddin Akil. Lentara Novandi jadi tanduk oleh Azamuddin Akil. Dapat di situ kepada Taufik. Dapat pula sekarang ke depan Mario. Terus dilarikan oleh Syafiq Rahim, tapi sudah dirampas semula oleh Indonesia. Cantik diberikan kepada Andik, tapi tak ke mana. Akhirnya Mahali Jasuli menghantar semula ke kawasan Indonesia. Ditanduk pada situ oleh Fakhruddin Arianto. Di tengah, tak percaya dikawal di situ oleh Gary. Sudah dirampas oleh Andik. Memberikan kepada Novandi. Dan akhirnya keluar dari Novandi. Pemain nombor 5 Novandi berusia 25 tahun, cap yang keempat dari pasukan Pasiba Bantul. Safi Salih, Azamuddin, Zubir Azmi. Ruang untuk Safi Salih, tak percaya. Sudah dirampas. Taufik memberikan di sini kepada Novandi. Antara ke depan mencari Samsul, dikawal di situ oleh Fadli Sarj. Gary pula dalam berjaya melakukan tandukan. Kali ini bola di udara. Akhirnya dirampas di situ oleh pemain nombor 5 Novandi. Nur Syahrul dan dapat kepada Irfan Pakdim. Satu hantaran ke depan yang cuba untuk mengejar ialah Samsul di situ. Tapi kawalan dilakukan oleh pemain Malaysia. Zubir Azmi untuk memberikan tendangan gol kepada pasukan Malaysia. Indonesia terus melakukan asakan dan juga gerak-gerak menarik mereka untuk mencari gol setelah ketinggalan 0-2 dari jaringan yang dilakukan oleh Azamuddin Akil minit ke-26 dan Mahali Jasuli minit ke-29. Sekarang ini beraksi minit ke-60 perlawanan. Satu lagi perlawanan berlangsung di Stadium Shah Alam. Singapura ketinggalan kepada Laos 1-2. Jadi situasi pada ketika ini nampaknya menarik untuk dibicarakan kerana Indonesia pada ketika ini masih mempunyai peluang untuk bersama Malaysia seandainya kedudukan begini kekal untuk mara ke persaingan yang kedua. Atau Singapura tidak, Singapura ketinggalan sekarang ini masih 3 mata. Sementara itu pasukan Laos dengan 4 mata, seandainya kedudukan ketiga ini 2-1, tetapi dari segi jaringan gol mereka ketinggalan kepada Indonesia. Saka. Samsul Arif. Jangan percuma untuk pasukan Indonesia. Siap sedia pertahanan Malaysia. Dipena di situ, cuba dibiarkan. Terus melepasi garisan gol. Walaupun cuba dilakukan di situ oleh Irfan Pakdim. Irfan Pakdim, pemain yang berusia 24 tahun bersama Persema Malang. Ayahnya Indonesia, ibunya Belanda. Mempunyai 18 cap, 9 gol untuk pasukan Indonesia. Di antara pemain yang beraksi pada 2 tahun lalu ketika Malaysia muncul juara Piala AFF ini, selain daripada Bambang dan juga Eli Aibar. Bambang belum ada tanda-tanda akan dibawa masuk kerana nombor 34 Johnny Van Pukering akan dibawa masuk sekarang ini oleh Neil Maiza. Van Pukering akan menggantikan pemain nombor 9 iaitu Samsul.
Jadi nampaknya ketiga-tiga pemain yang dibawa dari Holland beraksi sekarang ini untuk pasukan Indonesia. Johnny Rudolph Van Bunkering, 31 tahun usianya, beraksi untuk pasukan Pelita Jaya. Pernah bermain untuk pasukan Feyenoord di Holland pada tahun 2010 dan 2011. Pasukan yang pernah diwakili oleh Fandi Ahmad. Nombor 10. Indonesia mengatur gerak menerusi Nawa oleh Mahali. Jadi nampaknya Indonesia meletakkan Johnny Van Bunkering di bahagian serangan. Mungkin bersama dengan Tony Harry-Castle. Nombor 33 dan 34. Nombor 4. Nova Setia Sosongko. Di tengah diberikan kepada Muhammad Taufik. Untuk nombor 5 pula sekarang ini Novandi. Mereka mengatur gerak dari bawah. Rafael Matimo cuba berjaya di situ diberikan kepada Bunkering. Tapi dikeluarkan oleh pemain Malaysia. Dapat dirampas oleh Irfan Baktim. Satu lagi hantaran menarik dilakukan oleh Novandi. Juga berjaya dikeluarkan oleh Malaysia. Nur Syahrul pula sekarang ini terbaring di tengah padang. Jadi nombor 13 akan dibawa masuk untuk Malaysia. Fakhri Syahrani. Fakhri Syahrani akan dibawa masuk menggantikan Azamuddin Akil yang mengalami kecederaan tadi. Penjaring gol yang pertama untuk Malaysia, Fakhri Syahrani ataupun Azamuddin Akil, akan digantikan oleh Fakhri Syahrani. Fakhri Syahrani adalah merupakan pemain yang menarik minat klub dari Portugal, iaitu Atletico SC. Pemain dilahirkan di Kota Baru, mempunyai 19 cap hari ini untuk pasukan negara. Bermula dari pasukan Bukit Jalil sebelum ke Perak, ke Felda pada ketiga ini. Dia juga pernah bermain di beberapa negeri. Nombor 7, Muhammad Taufik. Dapat diberikan kepada Novandi. Cantik diberikan di situ kepada 34 Johnny Bunkering. Tapi Bunkering gagal untuk meneruskan tendangannya. Dikawal semula sekarang ini oleh Norman Setia. Bola bergerak depan. Andik lepas dari kawalan sekarang ini, berada di situ dan Aidil menamatkan 3 pemain Malaysia di atasinya. Dapat kepada Irfan Baktim, tapi sekarang ini telah dirampas oleh Malaysia. Melakukan asak dan gerak tapi tak berjaya untuk menghantar kepada Safi Salih. Ada pertukaran pemain dilakukan. Malaysia melakukan pertukaran, mengeluarkan Nur Syahrul Lentalaha, memasukkan Amar Rohidan, pemain di bahagian tengah. Setelah kecederaan yang dialami oleh Nur Syahrul Lentalaha, jadi siapa yang akan bersama dengan Safi Salih di depan? Amar mengarahkan Kerry untuk berada di depannya. Dia akan bertindak sebagai defensive midfielder. Jadi Kerry akan bersama-sama di situ dengan Syafiq, yang mungkin akan bertindak sebagai full up ataupun pemain yang akan membantu penyerang utama, iaitu Safi Salih, ataupun backup striker dalam perlawanan ini. Jadi 3 pemain di bahagian midfield, 3 di depan, diletakkan dalam formasi Malaysia pada ketika ini. Fakhri, Wajak Haikal dan juga Safi Salih di bahagian depan. Amar sebagai defensif dan 2 pemain, iaitu Syafiq Rahim dan juga Gary Setiawarawat, akan bertindak sebagai attacking midfielder. Mungkin itulah yang dilakukan oleh mereka. Tak berjaya diteruskan di situ lawan ada Fakhri Syahrani. Indonesia terus melakukan asakan dan serangan. Boleh dikatakan sedikit kelebihan untuk mereka setelah memulakan separuh masa yang kedua. Dan seorang pemain telah pun terperangkap offside di situ, iaitu Johnny Van Bunkering.
Hantaran yang dilakukan kepadanya telah bola naik atas. Dia berkedudukan offside. Apa terjadi di sini? Farzal Marlias dipanggil oleh pengadil pertandingan. Mungkin didakwa melengah-lengahkan permainan. Dan tendangan percuma sebenarnya diberikan kepada Malaysia. Farzal Marlias tidak mengambil bola itu. Membiarkan saja. Di tengah, Fakri Syarani menanduk. Terus untuk garisan gol. Memberikan tendangan gol. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Peluang terakhir kumpulan B, Malaysia sedang mengatasi Indonesia 2-0. Bagi anda yang baru saja mengikuti siaran ini, jaringan dilakukan minit ke-26 oleh Azamuddin Akil dan Mahli Jasuli minit ke-29. Hantaran cantik untuk Andik. Semula kepada Andik dikeluarkan oleh Fadli Sah sekarang ini dari keadaan dalam kawasan pertahanan Malaysia. Lontaran Muhammad Taufik. Andik dan Taufik bergerak di sini. Oh, cantik diberikan semula kepada Taufik. Baca disekat oleh Fazli Sash. Oh, dan di situ Zubir Azmi. Satu tendangan lambat yang dilakukannya terkena pemain Indonesia, memberikan tendangan percuma. Henry Ronaldo yang terkena tendangan Zubir Azmi. Kita perhatikan di sini. Rohidan paling hampir dengan bola. Dan nanti tendangan percuma yang akan dilakukan oleh Indonesia. Harus diingat Malaysia perlu menang, Indonesia hanya perlukan seri. Safi Saleh baru saja melalui proses mungkin sedikit cedera tadi. Dia berada di luar padang. Kini kembali masuk sebelah ke dalam padang. Dua pemain berada di situ Indonesia. Taufik dan tidak ketinggalan Andik yang coba untuk melakukan sesuatu sebagaimana ketika bertemu dengan pasukan Singapura. Bahaya dari Andik. Sambil pemain nombor 26 Henry Ronaldo keluar padang sekarang ini menerima rawatan. Dari Andik, Farizal Marlias bersiap sedia hantar ke tengah. Dan lambat dia melakukan tendangan. Whistle telah dibunyikan oleh pengadil dari Uzbekistan memberikan tendangan percuma kepada Malaysia. Nombor 3 yang kita lihat Rafael Martimo. Pemain yang menerima lulusan saat terakhir dari pasukan Kapel Holland berusia 28 tahun. Inilah sebagian dari penyokong-penyokong Harimau Melaya. Berada di stadium sejak pukul 6 petang tadi. Pasti situasi mengembirakan mereka pada ketiga ini. Diharapkan berterusan. Bagaimana sekarang ini Wazek. Cantik pergerakan bersama di situ. Tak berjaya lepas. Syafiq Rahim. Amar Rohidan dipersalahkan ataupun lontaran diberikan. Tendangan percuma sebenarnya diberikan kepada Indonesia dari tindakan Amar Rohidan terhadap Taufik, pemain B7. Saat antara jauh coba untuk mencari di situ Jody Bangkuring di tengah. Dapat sekarang ini kepada Ivan Baktin telah dirampas. Hantaran yang coba dilakukan oleh Wazir Haikal coba dikejar di situ Safi Saleh, tapi sekali lagi Rafael Martimo. Bagaimana dia sekarang ini cuba untuk mengejar pula Wahyu Trinugroho. Dapat dirampas oleh Mahli Jasuli. Telah berjaya dirampas pula sekarang ini oleh Tony Henry Castle. Di tengah berjaya kembali. Dapat Malaysia tidak. Tak berjaya di situ Wazir Haikal. Dan peluang sekarang ini untuk Bokering. Diberikan di sini kepada Andik, mencari ruang dari Andik. Satu tendangan yang tidak menepati sasaran. Andik Firmansyah. Kita perhatikan di sini dan lepas dan melepaskan satu tempakan kencang dari lokatan penalti setelah menerima dari Johnny Van Bokering. Farizal Marlias masih kebal di pintu gol.
Malaysia ditekan oleh Indonesia dalam usaha mencari gol. Zubir Azmi, tandukannya bercerikan oleh Andik, diberikan kepada Bukering, tak berjalan lepas. Dapat pula di tengah sekarang ni, gerak dilakukan di situ oleh Harry Castle. Ke belakang diberikan kepada Nauman Setia. Di tengah pergerakan menarik dilakukan oleh Indonesia, berjadi sekat di situ kemarahan Vandri. Dan sekarang Wan Zack Haikal pula tendangannya. Nampak semula kepada Wan Zack Haikal. Melakukan gerak terus diberikan kepada Safi Salih. Peluang untuk Safi Salih. Dia cuba untuk mengangkat bola itu setelah melihat sedikit keluar penjaga gol Indonesia Wahyu Tri Nugroho. Tak tepat. Satu hantaran cantik dari Wan Zack Haikal. Taufik yang terjatuh dirampas bola oleh Wan Zack Haikal. Kita perhatikan bagaimana hantaran cantik diberikan kepada Safi Salih. Terperangkap kedua-dua pertahanan Indonesia. Dan Safi dengan kaki kiri cuba untuk menyungkit bola itu. Tidak menepati sasaran. Peluang sekarang ini terus dilarikan. Cuba diusahakan di situ oleh Andik. Atak ke tengah dari Andik. Tendangan gol untuk Malaysia. Pemain yang cukup berbahaya ini sentiasa mengancam pintu gol Malaysia dari larian yang dilakukannya. Sering saja berjalan lepas dari kawalan Zubir Azmi. Agak sukar untuk Zubir mengawal pemain ini. Dari Zubir yang baru berusia 20 tahun pasti dewasa dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh Andik yang baru berusia 21 tahun. Bagaimana sekarang ini peluang untuk Malaysia. Satu hantaran diberikan cantik di situ ke Syafiq. Tak percaya meneruskan kemarahan. Ali Jasuri cantik menampang. Gary Steberawat masih membawa bola, akhirnya dia dihalang. Bahaya tindakan yang dilakukan oleh pemain nombor 6 dari Indonesia, iaitu Pacharudin Arianto, yang terus diberikan kad kuning. Satu asakan dari Gary Steberawat dari Pacharudin. Pertahanan tengah bersama dengan Rafael Matimo sekarang ini. Nombor 34 kita lihat Johnny Van Bukering menyatakan sesuatu kepada Nilmaiza. Penyokong Malaysia terus memberikan galakan dan sorakan, mempertahankan kedudukan untuk muncul sebagai juara kumpulan. Syafiq Rahim, ketua pasukan. Sambil itu seorang pemain Malaysia mengalami kecederaan tadi, iaitu Gary. Diberikan rawatan di seberang sana. Tendangan percuma Syafiq. Safi sama dengan kuasa Fakri Syarani di situ. Hampir-hampir satu tandukan oleh pertahanan Indonesia ke arah pintu gol, tapi diselamatkan oleh penjaga golnya. Gary sudah pun masuk semula. Syarudin yang melakukan tandukan tadi setelah diasak oleh Fakri Syarani. Amar Hoiran. Gary. Berikan sebelah sana untuk Wan Zack Haikal. Gary semula kepada Wan Zack. Hantarkan ke belakang, bahaya. Tapi Mahali berjaya menyelamatkan situasi itu. Di tengah, Syafiq cantik antaran, cuba untuk berikan sekali lagi kepada Wan Zack ataupun Fakri Syarani yang berada di sana. Tukar posisi Fakri Syarani dan Wan Zack. Nombor Satya Susongko, satu tendangan jauh. Dia bersalahkan di situ. Aidil. Gerara mengasak dari belakang Johnny Van Bukering. Tendangan percuma akan diambil oleh Tony Harry Castle. Tidak, sama di situ ialah Taufik. Indonesia mencari gol pertama untuk menyemarakkan semangat mereka.
Mereka hanya perlu seri. Kita perhatikan permainan depan pintu gol Malaysia agak kelang kabut dan peluang sekarang ini tak berjaya disudahkan oleh pemain Indonesia di situ. Akhirnya berjaya Amar Hoidan untuk menyelamat situasi. Antar ke depan Taufik bila sekarang ini berada di atas bersama Safi Saleh. Nombor 5 Nofandi diberikan kepada Charudin. Rafael Matimo. Semula Rafael. Tentukan mencari Andik. Dua pemain Malaysia cuba mengawalnya. Andik cuba lepas, tak berjaya. Apapun, tendangan percuba diberikan kerana Amar Hoidan dipersalahkan. Kita perhatikan banyak tolakan yang dilakukan oleh Amar Hoidan. Setelah Andik berjaya lepas dari kawalan Subir Azmi antaran bolanya. Nombor 7 Muhammad Taufik akan melakukan tendangan dari set piece ini. 4-5 pemain Indonesia tinggi-tinggi belaka, termasuk pemain yang dibawa dari Eropah itu, sudah bersedia di depan pintu gol Malaysia menanti dari Andik. Ketiga-tiga mereka berada di depan. Tandukan yang tidak berhasil dilakukan di situ oleh Johnny Buktering dan juga pemain nombor 3 di sini Rafael Matimo. Dokong penjaga Indonesia agak kecewa. Dari Andik, perhatikan di sini dua pemain sekaligus cuba menerpa, Rafael dan juga Johnny. Malaysia terus bertahan 80 minit permainan. Sekarang ini tinggal lagi 10 menit untuk menentukan laluan ke peringkat separuh akhir. Jatuh ke belakang Safi, lepas, tapi dapat semula kepada Andik. Berjadi rampas oleh Amar Hoidan, tapi keluar. Sambil itu lontaran diberikan kepada Malaysia. Zubir coba dikawal di situ oleh Muhammad Taufik. Satu antara jauh dikejar oleh Mahali Jasuli bersama dengan Irfan Baktim. Cantik kawalan yang dilakukan oleh Mahali. Memberikan di sini kepada Fakri Syarani. Fakri tak berjaya mengawal, terus dapat Irfan Baktim. Mahali semula Amar Hoidan juga gagal. Dan sekarang ini Subir Azmi memberikan di sini kepada Syafiq Rahim yang coba untuk marah, dikepung oleh 3-4 pemain Indonesia. Memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Malaysia. Syafiq. Oh, terlalu kuat untuk Syafiq, dan satu lagi lontaran ke dalam untuk Malaysia. Hantar Syafiq kepada Subir Azmi semula. Cuba dikejar di situ oleh Wan Zakakal, tapi telah ditendangkan oleh pertahanan Indonesia. Dua kali tewas penjaga gol Indonesia Wahyu Tri Nugroho. Ada 8 minit lagi untuk mereka, tidak termasuk waktu kecederaan untuk mencari gol. Malaysia bertahan, tapi juga turut melakukan serangan. Subir Azmi dapat di situ kepada Nofande, dapat dikawal oleh Johnny Buktering, diberikan kepada Andik. Dua pemain Malaysia serta-merta berada di depannya, dan Andik dijatuhkan untuk memberikan tendangan percuba. Lincah pemain Indonesia itu, Amar Hoidan dan juga Subir Azmi di atasnya. Dicelah kaki Subir Azmi. Ini tendangan yang akan dilakukan oleh Muhammad Taufik ke dalam, dan di situ Faisal Marlias berjaya menangkap. Walaupun ada tolakan dilakukan sebentar tadi oleh Rafael Matimo.
Dia mengalami kecederaan. Perlu diberikan rawatan setelah tolakan dilakukan oleh Rafael Matimau tadi. Dari tendangan yang dilakukan oleh Muhammad Taufik. Perhatikan bagaimana Rafael mengasaknya. Bermain cemerlang Farizal Marlias setelah merampas kedudukan ini. Apabila Hairul Fahmi cermat melepaskan 3 gol kepada Singapura dalam perlawanan pertama. Dilahirkan pada tahun 86. Bermain untuk Perak untuk musim akan datang setelah meninggalkan Negeri Sembilan. Ini adalah cap yang ke-20 untuk Farizal Marlias. Sebagian dari para penonton terus memberikan sokongan. Nampak tenggelam sedikit Wazek Haikal dalam separuh masa yang kedua ini. Tapi Mahalin Jasuli pula sekarang ini nampak begitu ketara setelah menunjukkan aksi sejak dari separuh masa yang pertama. Jadi saya rasa mungkin dia boleh dipilih sebagai pemain terbaik sekarang ini untuk perlawanan ini. Terus diberikan kepada Safi Saleh. Safi mengajak 2 pemain Indonesia datang menghampirannya untuk mencari tendangan percuma. Sekarang ini berjaya dilaksanakan oleh Safi Saleh. Cari Syafiq Rahim akan diberi tugas untuk melakukan tendangan ini. Safi akan berada di depan kotak gol. Di situ Rafael dan nombor 5 tidak ketinggalan. Novandi cuba mengasak. Kasel menendangkan Rafael Matimau yang sedikit marah pada situasi itu. Dan dia dilayangkan kad kuning dalam perlawanan ini. Yang keempat untuk Indonesia. Jadi sekarang ini Malaysia mencari gol mengukuhkan kedudukan. Syafiq Rahim akan melakukan sesuatu. 3 pemain Malaysia berada di kotak penalti. Menanti sesuatu dari Syafiq Rahim. Di depan nombor 7 di situ ialah Muhammad Taufik, pemain tengah Indonesia. Dari Syafiq Rahim ke tengah lepas. Akhirnya dikeluarkan oleh penjaga gol. Tapi taktik yang menarik dilakukan oleh Malaysia. Hampir-hampir menggelirukan Indonesia dengan hanya 3 pemain dalam kotak penalti. Menanti sedangan percuma yang dilakukan oleh Taufik. Amar Rohidan dikeluarkan di situ. Tak berjaya terus dikawal oleh Wan Zek Haikal. Pemain berasal dari Maran Pahang. Wan Zek Haikal dilahirkan pada 28 Januari 1991. Ini cap yang ke-7 dari pasukan Harimau E. Dia antar pemain yang nampaknya begitu banyak digunakan oleh Datuk K. Raja Gopal dari pasukan Harimau selain daripada Fazli Sas. Nomor 33 dipersalahkan Tony Harikasu dan penjaga gol Wahyu Trinugroho. Antek dihantar di sini bagi ke tengah semula. Akhirnya tidak ada pemain Malaysia berada di situ. Dan terus serangan dilakukan oleh pasukan Indonesia menerusi Andik. Hantaran diberikan kepada Van Rey. Tak berjaya diselamatkan oleh Van Rey untuk tendangan gol. Datuk Raja Gopal geleng kepala, tapi dalam hatinya saya rasa sudah menyemarak kejayaan. Hanya tinggal kira-kira 2 minit setengah tidak termasuk waktu kecederaan. Memisahkan Malaysia dari muncul juara bagi kumpulan B. Tapi kita tahu keputusan di Shah Alam bagaimana agaknya. Mungkin ada dapat beritahu saya. Ya, bagaimana keputusan Shah Alam? Oh, Singapura mengatasi Laos sekarang ini dengan 4-3. Satu kedudukan menarik sekarang ini untuk kita. 4-3 Singapura mengatasi Laos di Shah Alam.
Dan ini mungkin sedikit mengubah kedudukan Malaysia yang pada ketika ini 2-0 mengatasi pasukan Indonesia. Mungkin terjatuh di tempat yang kedua. Singapura memanjat ke tempat yang pertama dalam kumpulan ini. Jadi nampaknya pada kedudukan sekarang ini Singapura telah melakukan 7 jaringan berbanding dengan 4 gol. Polos bermakna mereka ke 3 gol perbezaannya. Sedangkan Malaysia pada ketika ini dengan 6-4-2 gol. Jadi nampaknya harapan Malaysia untuk bertemu dengan Filipina nampak sukar. Safi Saleh menerima sekarang ini kad kuning dalam perlawanan ini. Jadi menanti sekarang ini 90 minit. Singapura bangkit untuk mengatasi Laos 4-3. Mereka bermain waktu kecederaan. Di sini mungkin 4 minit waktu kecederaan yang diberikan. Tapi Malaysia semakin hampir ke perlawanan separuh akhir. Apapun harapan untuk mengelak dari Thailand nampaknya sukar. Cubaan yang cantik. Cari Andik. Hampir merebusi pintu gol Malaysia. Perhatikan Andik. Dikepung oleh 3 pemain Malaysia. Masih lepas melepaskan sepakan tinggi. Empat menit waktu kecederaan memisahkan Malaysia. Ramai penyokong-penyokong Indonesia telah keluar meninggalkan stadium. Sementara penyokong Malaysia terus berada di stadium untuk menanti whistle penamat dan merayakan kejayaan ini. Kejayaan mengatasi Indonesia dalam 14 perlawanan ini kali ke-6 kita menang. Dengan rekod 6 juga menjadi milik Indonesia dan 2 mereka seri sejak tahun 1956. Jadi 4 minit masih dikejar oleh Indonesia. Baktim antara ke tengah, kawalan baik, Syafiq terlepas. Dapat di sini kepada Fakri Syarani. Hantaran yang terus dikawal di situ oleh pemain-pemain pasukan Indonesia. Pada kali ini satu hentakan dari belakang yang dilakukan oleh Bandri terhadap Fakri Syarani memberikan tendangan percuma kepada pasukan Malaysia. Penyokong Malaysia begitu bergembira sekarang ini menanti detik whistle panjang dibunyikan oleh pengadil. Ada lagi 3 minit untuk mereka nantikan. Jangan Farizal. Wah, tendangan gol. Akan dilakukan oleh Wahyu Trinogrono. Jauh untuk mencari Johnny Backpuring. Dikeluarkan sekali lagi oleh pertahanan Malaysia. Lagi tendangan jauh yang dilakukannya. Cuba untuk mencari Tony Harikausal. Dapat di situ kepada Fakri Syarani. Di tengah dikuasai oleh Safi Saleh, gagal di situ. Dapat pula dikawal oleh pemain nombor 4 iaitu Noman Setia. Dari Noman, Tantokan berjaya menyelamatkan pintu gol Malaysia. Dan sekarang ini Safi Saleh jatuh di tengah dan akhirnya dikeluarkan di situ oleh ketua pasukan iaitu Syafiq Rahim. Indonesia yang menyedari mereka sekarang yang berkedudukan amat sukar untuk memecah kebuntuan kejayaan Malaysia dalam perlawanan ini. Hantaran dilakukan oleh pemain pertahanan Zubir Azmi.
Di tengah, Syafiq tak berjaya. Berjaya di situ kepada Andik dan memberikan kepada Muhammad Taufik. Hantar ke tengah, cuba untuk mencari Johnny Van Kuring. Bola keluar. Depan Baktim. Sambil itu seorang pemain Malaysia mengalami kecederaan di tengah padang. Permainan dihentikan seketika. Aidil Zafwan. Dia menerima kad kuning dalam perlawanan ini selain daripada Syakir yang dikeluarkan akibat kecederaan. Cara dikeluarkan di situ. Ada situasi agak genting apabila pemain nombor 34 iaitu Johnny Van Kuring cuba untuk melakukan tendangan. Aldrisas menenangkan pemain itu dan kad kuning dilayangkan kepada penjaga gol Malaysia iaitu Farzal Marlias yang nampak tiba-tiba meninggalkan bola di belakangnya. Sudah tidak sabar nampaknya pengadil dari Uzbekistan ini dengan taktik membuang masa. Farzal Marlias yang akhirnya memberikan kad kuning. Andik dapat kepada Taufik dan akhirnya whistle panjang dibunyikan oleh pengadil dari Uzbekistan iaitu Rogalina Valentin untuk menamatkan perlawanan, menyaksikan Malaysia berjaya meraih kejayaan menewaskan Indonesia dan nampaknya muncul sebagai juara bagi kumpulan B dengan Singapura menewaskan pasukan Laos di Stadium Shah Alam dengan 4-3.